Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam Polis Online Teaching. Hari ini saya ingin buat satu perkongsian amalan terbaik saya, iaitu perkongsian amalan terbaik PDPR, PDPC Guru Pemulihan Khas. Sebelum memulakan perkongsian amalan terbaik saya, izinkan saya untuk menceritakan sedikit tentang diri saya dahulu. Nama saya Dia Safina binti Muhammad Bazir. Kamu semua boleh panggil saya Cikgu Dia. Saya merupakan guru pemulihan khas di Sekolah Kebangsaan Oran. Ini adalah biodata sedikit tentang diri saya. Di sini saya ingin kongsikan 4 tunjang dalam kerjaya saya sebagai guru pemulihan khas. Yang pertama, kekuatan saya iaitu sokongan pentadbir. Sokongan pentadbir ni terdiri daripada sokongan dari segi kewangan, sokongan dari segi motivasi. Jadi di sekolah saya iaitu Sekolah Kebangsaan Oran, pentadbir dan guru-guru lain menitik beratkan juga pemulihan. Maknanya pemulihan ni adalah sama juga dengan dulu sebelum ni kan kita ada UPSR kan. Jadi data-data perkembangan murid, program-program yang saya buat sama je. Maknanya diberi penekanan dalam takwim sekolah. Seterusnya sokongan ibu bapa. Sokongan ibu bapa ni saya sebagai guru pemulihan memang sangat memerlukan sokongan dari ibu bapa. Seperti yang kita sedia maklum, murid pemulihan ni ialah murid yang lemah. Lemah dari segi kemahiran asas iaitu membaca, menulis dan mengira. Jadi bila sokongan ibu bapa diberikan komitmen yang tinggi kepada saya. Jadi program-program yang saya buat semua berdasarkan ibu bapa. Jadi saya menyediakan pelbagai aktiviti program melibatkan ibu bapa. Nanti saya akan terangkan. Seterusnya tugas guru pemulihan. Seperti yang kita tahu, guru pemulihan ni merupakan guru di luar normal. Jadi dia perlu mengadakan satu inovasi, satu strategi. Strategi itu penting dalam sebagai seorang guru pemulihan, di mana guru-guru pemulihan akan merancang pelan strategik berfokuskan tahap penguasaan murid pemulihan supaya murid dapat menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Fokus kami adalah satu saja, supaya murid menguasai kemahiran 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Dan yang keempat, kekuatan saya ialah kreatif dan inovatif. Sebagai seorang guru pemulihan, memang kita tidak lari daripada merancang strategi-strategi, merancang program-program, merancang teknik pembelajaran, membina inovasi secara tak langsung untuk mengatasi murid-murid yang mempunyai masalah dalam kemahiran asas iaitu membaca, menulis dan mengira. Di sini saya akan kongsikan aktiviti dan program pembelajaran bersemuka iaitu PDPC. Dialog prestasi bersama ibu bapa dan penjaga. Saya letak dekat situ 1, 2 dan 3. Kenapa saya letak 1, 2, 3 dekat situ? Kerana panjang tahun saya akan menyaring budak, iaitu mentaksir budak sebanyak 3 kali. Bulan Mac, bulan Jun dan bulan September. Jadi bila ada result, bila ada keputusan pentaksiran saya akan memaklumkan kepada ibu bapa tahap pencapaian anak-anak mereka dan memberi pelan intervensi mengikut tahap penguasaan murid. Maknanya kita boleh tengok di sebelah kanan tu. Kita boleh lihat itu adalah salah satu inovasi saya lah, iaitu sleep
pencapaian murid. Slip pencapaian murid pemulihan khas 2021, di mana kemahiran yang akan diuji dalam pemulihan untuk bahasa Melayu, boleh lihat di sini ada 32, dan untuk kemahiran matematik ada 22 kemahiran. Selain itu juga, saya juga akan meletakkan TOV dan ETR dalam slip tersebut supaya ibu bapa maklum akan pencapaian murid dan jangkaan dari saya terhadap murid dari masa ke semasa. Okey. Tapi yang saya nak highlight dekat sini, pada dialog prestasi yang pertama sangat penting kerana kita sedia maklum, ibu bapa tak terdedah lagi dengan apa itu program pemulihan khas. Kadang-kadang mereka rasa pemulihan khas ni seperti pendidikan khas. Okey, jadi kita kena perbetulkan fahaman ibu bapa bahawa program pemulihan khas ini sebenarnya bukan pendidikan khas. Murid ni hanya lemah sahaja di dalam kelas, jadi dia tidak boleh mengikuti pembelajaran dan pengajaran di kelas. Jadi dia dikeluarkan ke kelas pemulihan dan berjumpa dengan guru pemulihan, iaitu saya, untuk mengatasi masalah dan menguasai ke-32 kemahiran untuk bahasa Melayu dan 22 kemahiran untuk matematik. Okey, seperti yang saya maklum, program-program saya memang sentiasa melibatkan ibu bapa, sebab saya yakin bila ibu bapa tahu cara nak mengajar anak mereka, jadi bila saya mengajar murid di sekolah, jadi ada rentetan, ada kesinambungan. Jadi ibu bapa pun mengajar anak mereka di rumah. Jadi proses pembelajaran tu akan berterusan, sebab kita tahu murid pemulihan ni perlukan latih tubi, perlukan kita sentiasa mengingatkan mereka. Okey, ini ialah bengkel kemahiran menulis secara mekanis. Maknanya saya bukan saja mengajar murid, tapi saya mengajar ibu bapa untuk mengajar murid cara menulis secara mekanis. Okey, ini ialah satu program juga, iaitu Saya Berani, Saya Boleh. Okey, ni seperti yang kita tahu, murid pemulihan kita ni memang mempunyai motivasi yang rendah, kurang berkeyakinan. Jadi dengan program Saya Berani, Saya Boleh, mereka akan membaca di perhimpunan dan secara tak langsung dapat meningkatkan motivasi dan keyakinan diri murid. Okey, seterusnya, kempen membaca titian ilmu. Okey, ni saya ambil ilham daripada projek Nilam, sebab saya rasa murid pemulihan ni sangatlah kurang untuk pergi ke pusat sumber sekolah. Jadi saya sediakan satu sudut di kelas saya. Saya sediakan untuk mereka membaca, dan bacaan-bacaan yang ada di situ memang sesuai dengan tahap mereka. Jadi mereka tidak ada masalah. Jadi saya akan sediakan satu buku catatan untuk mereka merekod bacaan mereka. Okey. Jadi secara tak langsung kita akan ada link lah dengan projek Nilam. Okey. Okey. Ini adalah projek Guru Muda. Okey, projek Guru Muda ni memang merupakan projek mega saya dalam program pemulihan, di mana sebelum ni kita ada UPSR kan. Jadi program Guru Muda ni ialah program kolaborasi saya dengan kaunselor sekolah saya untuk kerjaya. Maknanya saya melibatkan murid tahun 6. Jadi secara tak langsung mendedahkan mereka kepada kerjaya guru, dan saya juga dapat memanfaatkan program ini sebagai kita melibatkan mereka sebagai guru muda. Jadi dalam program ni saya macam step by step. Jadi saya akan temuduga murid tu macam mana ciri-ciri, dan saya akan bagi macam khusus set induksi, macam mana nak ajar murid-murid kita. Okey, kalau kita sebagai seorang guru, macam mana kita nak mengenal pasti anak murid kita, macam mana pendekatan. Saya juga akan berikan modul-modul yang sesuai untuk murid pemulihan untuk diaplikasikan kepada oleh guru muda. Okey.
Okey, seperti yang saya cakap, Guru Muda ni merupakan projek mega saya. Jadi rentetan daripada projek Guru Muda tu, kami akan hasilkan satu pula program, iaitu Karnival Bijak Bestari. Karnival Bijak Bestari ni adalah elemen didik hibur kepada murid pemulihan, dibantu oleh guru-guru muda, di mana guru-guru muda bertindak sebagai fasilitator untuk setiap kios yang terdapat di Karnival Bijak Bestari. Kita boleh lihat dekat situ ada tembak menembak, tembak suku kata, lepas tu ada memancing perkataan, ada main bowling, macam-macam lagi lah yang berbentuk didik hibur. Dengan cara tak langsung murid dapat bermain, tetapi dalam masa yang sama murid dapat belajar. Okey, ni pertandingan tulisan kemas dan cantik. Okey, tulisan juga sangat penting lah, sebab kita sedia maklum murid pemulihan kita memang tulisan sangatlah buruk kan. Jadi saya menggalakkan murid supaya menulis tulisan cantik, dan saya akan pilih pertandingan yang tulisan mana yang kemas dan cantik, dan saya akan beri ganjaran. Okey. Projek Celik Baca. Okey, projek Celik Baca ni merupakan satu projek di mana kolaborasi antara Sekolah Kebangsaan Oran dengan JPN, okey, bersama dengan satu syarikat swasta, iaitu Evolution Enterprise. Okey, di mana projek ini saya sebagai guru pemulihan bertindak sebagai teacher leader. Okey, dekat sini saya senaraikan aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam projek Celik Baca. Okey, pelantikan student leader dan sukarelawan di kalangan guru SK Oran, program Kad dan Aku, perjumpaan ibu bapa penjaga aspiring reader, taklimat projek Celik Baca, persetujuan ibu bapa penjaga aspiring reader, ceramah keibubapaan, bengkel mengenal huruf bersama ibu bapa, dan Karnival Bijak Bestari. Mari mengenal huruf. Okey, objektif projek Celik Baca ni adalah untuk murid. Okey, kami diberi satu projek, dan kami diberi masa untuk kami berfikir macam mana kami nak fokus kepada siapa. Jadi Sekolah Kebangsaan Oran telah memilih projek ini untuk 10 orang murid tahun 2 dan tahun 3, yang terdiri daripada 8 orang murid tahun 2 dan 2 orang murid tahun 3 yang tak mengenal huruf. Okey, memang sangat kritikal lah. Okey, kita dapat lihat dari segi latar belakang murid tersebut. Jadi kami nak membantu murid-murid tersebut, 10 orang tu, dan kami untuk projek Celik Baca. Jadi okey, program Kad dan Aku. Okey, ini adalah satu program Kad dan Aku ni, di mana saya menggunakan satu kad di mana mereka dapat melihat tahap penguasaan huruf mereka. Maknanya berapa lagi huruf yang mereka tak kenal. Jadi secara tak langsung, macam saya cakap tadi tu, okey, pelantikan student leader dan sukarelawan. Student leader tu ialah murid di dalam kelas mereka yang cerdik lah, yang pandai, yang boleh membimbing. Jadi pembimbing rakan sebaya, student leader. Sukarelawan ni terdiri daripada ibu bapa, terdiri daripada guru-guru SK Oran. Maknanya bila murid-murid tu dah ada kad tu, okey, mereka akan pakai badge lah, ni badge kat tepi tu. Aspiring reader, middle teacher, student leader, teacher leader. Jadi volunteer. Okey, guru akan pakai volunteer, student leader akan pakai student leader, saya akan pakai teacher leader. Okey, middle leader ni ketua panitia. Aspiring reader tu 10 orang murid tu. Jadi mereka bila pakai badge tu, jadi student leader dan volunteer sukarelawan akan mengenal pasti, okey, ini adalah murid projek Celik Baca. Jadi mereka akan minta kad tu. Jadi kita akan latih tubi lah. Okey, ni huruf apa, ni huruf apa, yang murid-murid yang tak kenal tu. Jadi secara tak langsung benda tu akan berterusan, dan
Alhamdulillah 10 orang murid tu, 8 orang murid telah berjaya mengenal huruf dalam masa 3 bulan sahaja. 2 orang murid yang tak menguasai itu bukan sebab projek ni, tetapi sebab ketidakhadiran mereka ke sekolah. Jadi kami juga mengambil inisiatif untuk pergi ke rumah 2 orang murid tu tersebut, tetapi adalah sedikit masalah dari segi latar belakang dan macam-macam lagi lah. Okey, ni projek keadaan aku. Okey, ni ceramah keibubapaan anakku sayang. Jadi bila kami melibatkan ibu bapa lah, sebab saya kata kalau program-program saya memang saya maklumkan kepada ibu bapa dan melibatkan ibu bapa. Jadi ibu bapa sentiasa mengikuti perkembangan anak mereka dan tahu apa yang cikgu dia buat untuk anak mereka. Jadi saya memohon pertolongan lah daripada kaunselor sekolah saya, iaitu Cikgu Wan Maizatul, untuk memberi ceramah keibubapaan kepada anak mereka. Jadi dengan cara tu dapat memberi motivasi lah, bukan setakat memberi motivasi kepada murid, tetapi memberi motivasi kepada ibu bapa. Jadi Cikgu Wan Maizatul ni telah menerangkan cara-cara teknik belajar yang berkesan, waktu bila nak mengajar anak, waktu yang sesuai, doa-doa untuk belajar, menuntut ilmu dan macam-macam lagi. Okey, ni bengkel mengenal huruf. Okey, saya lakukan bengkel ini dengan melibatkan ibu bapa lah. Jadi kita boleh fokus kepada murid macam mana nak mengajar anak mengenal huruf. Jadi alhamdulillah memang setakat ni kalau program-program yang saya anjurkan memang mendapat galakan dan komitmen yang tinggilah daripada ibu bapa. Okey, ni Karnival Bijak Bestari dalam kurungan Mari Mengenal Huruf. Jadi maknanya saya fokuskan objektifnya ialah mengenal huruf. Okey, kita boleh lihat kat situ ada collage huruf, bowling huruf dan dadu huruf. Semuanya objektif dia ialah bagi murid mengenal huruf. Okey, kat sini saya mewujudkan satu grup WhatsApp untuk projek Celik Baca. Jadi saya akan sentiasa bercerita. Saya akan memberitahu kepada ibu bapa perkembangan anak-anak mereka. Jadi mereka boleh lihat. Jadi secara tak langsung dia mewujudkan satu saingan sihat antara ibu bapa. Jadi macam ni. Anak kawan saya okey. Anak aku tak boleh. Jadi dia pun bersaing secara sihat. Jadi secara tak langsung saya memberi penghargaan. Jadi saya akan update perkembangan. Okey, hari ni ada berapa lagi huruf yang tak kenal. Hari ni Airil tak kenal lagi berapa huruf. Jadi ibu bapa sentiasa peka lah dengan perkembangan anak mereka melalui grup WhatsApp. Okey, di akhir projek Celik Baca, kami telah mengadakan Hari Pengiktirafan Projek Celik Baca. Okey, di mana kita buat satulah persembahan macam hari penganugerahan lah. Maknanya ke-8 murid tu telah berjaya dan mereka boleh buat persembahan. Okey, boleh lihat dekat situ mereka membaca pantun, bukan setakat mengenal huruf, tapi secara tak langsung mereka boleh membaca pantun. Suku kata terbuka. Jadi kat situ kita boleh tengok ada wakil daripada Evolution Enterprise memberikan sijil kepada murid-murid yang telah mencapai objektif projek Celik Baca. Okey, ni saya kongsikan juga penyerahan slip. Okey, waktu ni memang kita telah dilanda pandemik kita COVID-19. Jadi saya masih lagi menyerahkan slip tahap pencapaian murid, tetapi mengikut SOP yang kita perlu patuhilah. Okey. Pertandingan membaca petikan murid pemulihan dengan menggunakan aplikasi Green Screen. Okey. Saya sebagai guru pemulihan memang berhasrat untuk merapatkan jurang antara murid perdana dengan murid pemulihan. Jadi saya perkembangan semasa sekarang kita menggunakan aplikasi Green Screen kan. Jadi saya tak mengambil kesempatan ini juga untuk mendedahkan
aplikasi green screen tu kepada murid pemulihan, di mana saya mengadakan satu pertandingan, iaitu pertandingan membaca petikan. Okey, dan saya upload keputusan dan pertandingan tu di dalam YouTube. Jadi mereka merasa bangga dan secara tak langsung mereka mengikuti perkembangan semasa walaupun mereka murid pemulihan. Okey. Seterusnya saya nak berkongsi aktiviti dan program PDPR saya pula. Okey, kat sini ada 2 poster dekat sini. Okey, ni 25 hari PDPR bersama Cikgu Diah, dan satu lagi mencintai PDPR 25 hari lagi. Okey, dekat sini saya memang saya maklum kepada ibu bapa apa yang saya akan buat sebagai seorang guru pemulihan kepada murid-murid saya. Jadi mereka sedia maklum. Okey, saya bagi tahu saya akan menggunakan buku modul Mari Bijak Membaca dan modul Latih to Be. Jadi buku ni adalah salah satu inovasi saya lah, berdasarkan tahap penguasaan anak murid saya, di mana saya ada 5 jilid untuk modul-modul yang saya sediakan mengikut tahap. Okey, nanti saya akan terangkan. Okey, Google Meet. Google Meet juga saya mengaplikasikan Google Meet dalam PDPR saya, dan alhamdulillah walaupun tak ramai yang boleh mengikuti Google Meet saya, tapi saya memberi satu pengalaman yang baru untuk murid pemulihan saya. Okey. Dan saya juga mengadakan satu macam-macam pertandingan, live quiz, seperti juga murid-murid perdana. Jadi saya nak mereka rasa apa yang murid perdana rasa. Okey, apa yang mereka pengalaman. Dan saya juga ada satu YouTube channel, iaitu Cikgu Diah Safina Channel, di mana saya meletakkan pelbagai video pengajar yang menarik berdasarkan modul yang saya cipta, yang saya hasilkan. Okey. Okey, untuk PDPR saya mengasingkan murid mengikut penguasaan. Jadi ada grup 1, grup 2, grup 3. Jadi bila PDPR saya lebih berkesan lah, walaupun dalam satu grup tu ada tahun 2, ada tahun 3, tapi saya boleh berfokuskan, PDPR saya berfokuskan tahap penguasaan mereka. Jadi tiada murid yang ketinggalan sebab mereka berada di dalam kumpulan yang betul berdasarkan tahap penguasaan mereka. Jadi supaya saya punya PDPR lebih berkesan lah. Okey. Okey, Google Meet saya buat juga Google Meet. Mereka seronok sebab mereka tak pernah menggunakan aplikasi Google Meet. Bila Cikgu Dia buat, mereka macam menantikan cikgu bila nak buat. Jadi benda tu macam satu benda yang menarik lah untuk menarik minat murid dalam PDPR ni. Okey. Okey. Ni adalah buku modul Mari Bijak Membaca saya. Okey, saya menghasilkan buku ni sebanyak 5 jilid lah. Jilid 1, jilid 5 hingga jilid 5. Okey, ni saya berfokuskan pada bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu. Dan saya juga baru menghasilkan satu modul Mari Bijak Mengira pula. Tu pun ada 5 jilid. Okey, kita boleh tengok dekat sini. Nanti saya akan terang jilid 1 apa, jilid 2 apa, jilid 3 apa, dan sampai jilid 5. Okey. Okey, saya juga mengadakan pertandingan tulisan cantik dan kemas kepada murid. Jadi hadiah saya letak dekat pondok guard. Jadi mereka ambil lah hadiah mereka. Jadi mereka pun bermotivasi lah untuk membuat kerja yang diberikan oleh saya semasa PDPR. Okey. Pertandingan membaca di alam maya. Okey, ini adalah pertandingan saya menggunakan aplikasi Google Meet. Jadi saya maklumkan, saya buat iklan. Okey, siapa yang berminat untuk menyertai pertandingan membaca di alam maya, boleh PM Cikgu Dia. Jadi saya akan bagi link dan saya akan bagi hadiah lah kepada murid-murid yang menang. Yang ni nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Dan juga penyertaan. Penyertaan pun saya bagi hadiah sebab penyertaan ni penting. Dapat lihat dekat situ. Sampai duduk dalam kereta pun sanggup ber-Google Meet dengan Cikgu Dia untuk menyertai pertandingan ni, nak dapat hadiah. Jadi benda ni sebagai motivasi lah kepada murid. Okey. Okey, ni rekod bacaan murid pemulihan. Okey, saya menyediakan Google Form untuk rekod bacaan mereka. Okey, kita tengok kat situ ada 3 jilid. Sekarang ni anak murid saya sampai jilid 3 je. Okey, nombor 1, kita tengok jilid 1, huruf dan suku kata terbuka.
Jadi ada link Google Form. Jadi ibu bapa sentiasa merekod. Okey, saya bagi penerangan lah dulu kepada ibu bapa cara nak merekod bacaan mereka. Jadi mereka boleh baca walaupun cuti sekolah, walaupun cuti raya haji hari tu, mereka masih boleh merekod bacaan. Jadi saya akan melihat perkembangan mereka melalui link Google Form yang saya berikan kepada mereka tanpa berhubungan mereka. Okey, jilid 2 suku kata tertutup, jilid 3 perkataan digraf, diftong, vokal dan konsonan berganding. Okey, ni dialog prestasi. Okey, seperti yang saya bagi tahu tadi, waktu bersemuka tu saya buat dialog prestasi. Tapi bila dah kita macam ni, kita dah tak boleh jumpa ibu bapa. Jadi saya mengambil inisiatif untuk mengadakan dialog prestasi bersama ibu bapa dan penjaga di atas talian. Saya memberi keselesaan kepada ibu bapa untuk menggunakan apa-apa aplikasi, Google Meet, video call, WhatsApp pun boleh, nak call pun boleh. Jadi masa ikut keselesaan mereka, mungkin ada mereka yang bekerja kan. Jadi bila saya menyediakan ruang itu, jadi walaupun kita berada di dalam pandemik COVID-19, kita masih, ibu bapa masih boleh mengikuti dan mengetahui perkembangan anak murid mereka. Anak mereka. Saya akan memberitahulah perkembangan anak murid saya. Okey, macam ni saya maklumkan. Okey, anak puan setakat ni ada kita ada 32 kemahiran. Okey, anak puan telah menguasai sehingga 11 kemahiran. Jadi kita tengok ada perkembangan daripada bulan Mac, bulan Jun dan bulan September. September akan datang. Okey, kat sini dapat lihatlah. Saya tandakan TOV memang yang daripada hari tu, ujian diagnostik mula-mula saya buat. ETR apa yang saya rancang, apa yang saya jangka untuk apa yang anak-anak mereka untuk kuasai dari masa ke masa, saya akan upgradekan lah ETR tu. Jadi saya tinggalkan kosong dekat bawah tu. Ikut perkembangan AR1 bulan Mac. Okey, kita boleh tengok dari bulan Mac, AR1, AR2, bulan Mac dengan bulan Jun. Ada perubahan tak anak mereka? Okey, kalau tak ada perubahan, okey, apa yang kita perlu buat? Dan saya juga akan memberikan pelan intervensi berdasarkan ni adalah pelan intervensi yang saya berikan kepada ibu bapa. Apa yang cikgu dia buat berdasarkan tahap penguasaan anak mereka. Okey, dapat lihat kat sini. Okey, contohnya kalau murid tak kena huruf. Okey, projek kad aku, bacaan malam. Saya juga buat bacaan malam Okey, lupa. Saya buat bacaan malam kepada murid. Maknanya saya one by one dengan murid. Jadi lebih berfokus lah. Okey, lepas tu ada macam-macam lah saya akan buat berdasarkan murid. Tahap murid tu. Jadi ibu bapa boleh nampak lah. Okey, anak saya sampai sini. Dan kalau tak mencapai, apa yang cikgu dia buat. Dan apa yang saya boleh tolong cikgu dia untuk anak saya menguasai kemahiran tu. Okey. Okey, ni postmortem daripada dialog prestasi yang saya buat tu. Saya bagi link Padlet saya. Okey, saya maknanya saya nak tahu adakah objektif dialog prestasi saya tu tercapai. Dan alhamdulillah saya baca daripada feedback daripada ibu bapa, memang mereka dapat apa yang saya nak sampai. Saya kata, okey, cuba baca kat sini. Alhamdulillah cikgu dia, Amsyar dah tak berapa nak Amsyar dari tak berapa nak kenal huruf, dah banyak dah yang dia tahu. Suku kata pun dah pandai sikit-sikit. Walaupun sekarang pembelajaran diorang secara bersemuka terbatas, tapi cikgu selalu adakan Google Meet. Ni alhamdulillah Amsyar ada minat nak belajar sebab ada cikgu. Suasana dia lain, semangat pun lain. Terbaik cikgu dia. Maknanya macam secara tak langsung dia memberi motivasi kepada saya. Okey, meneruskan program-program yang saya akan buat. Dan saya dapat kira muhasabah diri saya, dapat feedback apa yang daripada ibu bapa, pandangan dari ibu bapa. Saya menerima segala idea, kritikan daripada ibu bapa untuk mempertingkatkan lagi teknik PDPR saya dan pelan intervensi. Dan saya alhamdulillah semuanya positif. Okey, ni saya nak share kemenjadian murid walaupun kita berada di suasana pandemik COVID-19, masa kita masih mengalami COVID yang semakin meningkat, tetapi kita masih dapat melihat kemenjadian murid walaupun dalam PDPR. Okey,
tengok dekat sini ada murid namanya Syazwan. Okey, sekadar okey, saya tulis dekat Facebook saya. Alhamdulillah, seorang budak pemulihan pada awalnya tak menguasai huruf pada 23 hari bulan 9 2020. Akhirnya pada hari ini dah menguasai suku kata terbuka, suku kata tertutup dan perkataan dan petikan dengan jayanya. Jadi maknanya walaupun tak boleh pergi sekolah, walaupun tak boleh bersemuka dengan cikgu, tapi ada peningkatan. Okey. Dan saya bagilah galakan buku cerita kepada murid tersebut. Okey, ni kejadian murid yang lain lah. Mereka menghantar video. Lepas tu saya akan sentiasa merakam bacaan malam mereka dan saya sentiasa update dalam Facebook saya. Saya galakkan ibu bapa untuk friend dalam Facebook saya sebab saya akan merekodkan. Maknanya saya buat pentaksiran anekdot, penrekodan anekdot dalam Facebook saya. Jadi saya akan mencerita perkembangan apa yang saya harapkan terhadap murid tersebut. Jadi ibu bapa boleh respon dekat komen saya. Okey, jadi mereka boleh alert lah dengan perkembangan anak mereka. Okey, ni saya nak share. Ni saya punya channel, Cikgu Dia Safina Channel. Saya menyediakan video-video pengajaran yang menarik lah. Berdasarkan modul saya. Okey. Okey, inovasi saya. Okey, modul Mari Bijak Membaca, Papan Spin Pizza, Pembaris Tokataki, Monopoli Roda Suku Kata. Ni semua berdasarkan apa yang saya buat untuk anak murid saya. Saya hasilkan inovasi ni semua berdasarkan anak murid saya. Macam mana saya nak mengatasi masalah, macam mana mereka nak boleh menguasai kemahiran membaca, menulis, mengira semua. Okey, ni modul dia. Okey, kita boleh lihat ada 5 modul yang saya hasilkan. Di mana dari jilid 1 hingga jilid 5 ada ansur maju, ada huruf, suku kata buka, kemudian suku kata tertutup, kemudian perkataan, digraf, distong, vokal dan konsonan berganding. Jilid 4 pula petikan perkataan, digraf, distong, vokal dan konsonan berganding. Dan yang terakhir, bina ayat mudah. Maknanya bila murid-murid menguasai semua ni, secara tak langsung mereka akan keluar ke kelas, dari kelas pemulihan dan pergi kelas perdana berdasarkan jilid yang saya hasilkan ni. Okey. Okey, ni papan spin pizza. Okey, saya menyediakan ni untuk murid yang mengalami masalah membatangkan suku kata. Okey. Ni adalah inovasi saya lah. Membuat proses mengenali menarik minat murid berminat untuk menguasai satu subjek, membuat murid mudah faham kerana ia mewujud. Okey. Objektif dia. Okey, ni objektif. Penyata masalah. Murid kurang berminat, murid mengalami kesukaran untuk memadankan suku kata, murid lemah dalam penguasaan kemahiran menulis, murid lemah dalam membatangkan perkataan. Okey, ni adalah pembaris Tokataki. Pembaris Tokataki ni saya hasilkan berdasarkan masalah murid dalam menyelesaikan masalah operasi tambah tolak dalam bentuk lazim. Jadi terhasillah pembaris Tokataki. Sebenarnya guru pemulihan ni memang guru yang inovasi lah. Sebab dia terpaksa menghasilkan satu benda ataupun satu program ataupun satu teknik untuk mengatasi masalah murid mereka. Okey. Inilah murid lemah suka untuk fokus nombor yang banyak dalam soalan matematik. Maknanya dalam bentuk lazim memang mereka suka nak fokus. Sebab kita tahu murid pemulihan ni memang suka nak fokus. Jadi saya hasillah pembaris Tokataki. Okey, ni monopoli roda suku kata. Monopoli roda suku kata ni adalah saya mewujudkan satu permainan yang menarik hasil daripada gabungan antara monopoli dengan roda suku kata tu. Jadi murid-murid boleh belajar suku kata yang terbuka, suku kata tertutup, digraf dan diftong dalam monopoli roda suku kata ni. Okey. Okey, ini adalah kejayaan-kejayaan inovasi yang saya dapatlah dalam inovasi saya. Okey, antaranya peringkat perak pertandingan inovasi pendidikan bicara tutas IBOS peringkat kebangsaan. Saya dapat perak. Perak juga untuk IBOS juga. Itu saya pembaris Tokataki. Peringkat perak Carnival Shortnya Sains, kejuruteraan matematik STEM untuk pembaris Tokataki. Peringkat perak persidangan penyelidikan amalan profesional dan inovasi pendidikan Papino
kebangsaan pingat Perak, dan alhamdulillah saya dapat pingat emas untuk monopoli roda suku kata untuk Sintok International Games Gamification 2020. Okey, itu saja perkongsian amalan terbaik saya dalam PDPC dan PDPR program pemulihan khas. Terima kasih. Assalamualaikum.